الله الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا مستطيع أعوذ بك من شر ما صنع قبلك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي أنت لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya nafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati yang sedar bahawasanya segala apa yang kita lihat akan alam dunia ini yang zahir dengan mata kepala kita nampak ini, padi kita dan semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang dengan diri kita sendiri, dan alam ini makhluk itu tidak boleh berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsih itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam ini, adanya diri kita ini adalah dengan Allah. Itulah kalam basmalah yang dimulakan dengan bismillah. Huruf yang pertama dimulakan Al-Quran itu huruf ba, dengan nama Allah. Maka kalau kita ingat akan hal keadaan itu, maka seluruh yang kita ada hari ini ada untuk dikembalikan kepada yang hak, yang ini pemiliknya, yang ini untuk diterjemahkan dengan ketaatan. Tiada satu pun kejadian yang Allah nyatakan pada alam jagat raya ini, seluruhnya, tiada satu pun kejadian yang Allah jadikan adalah untuk berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada kejadian langit dan bumi, kita berjalan, kita pergi ke sana ke sini, mana-mana pergi, kita kena ingat semuanya Allah jadikan langit dan bumi. Apa yang ada di langit 7 petala langit, apa yang ada di bumi 7 petala bumi. Yang hasil dari bumi, rumah kita, kereta kita, apa semuanya terhasil, semuanya bertasbih. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tasbih. Tinggal lagi kita je tak dengar. Kita jalanlah ke mana ceruk bumi ni, ke mana ujung pangkal bumi ni, pergilah mana.
Tak ada satu pun terkecuali untuk bertasbih kepada Allah. Berdasarkan dalil surah Al-Hashr ayat 24. Tak ada. Wa imma di mata kita tengok batu ni, apalah kerja batu ni. Kau ni batu. Kau ni memang batu lah katanya kan. Batu menjawab, aku batu, aku tasbih tau. Cik silap tingkau macam batu. Batu cakap kan. Kejadian batu, kejadian tanah pasir, wa imma, seluruh kejadian, sampah sekalipun. Ini kita pergi pada seluruh ni, memang kita disuruh untuk yatafakkarun. Kita ni khalifah, ada akal. Allah jadikan alam ini bukan saja untuk kita faham tentang wujudan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, antara tanda-tanda kebesaran Allah, tak ada satu pun kejadian yang tidak bertasbih. Betapa besarnya, hebatnya, maha agungnya Allah Ta'ala. Semua bertasbih. Kemudian kejadian malaikah dan jin. Malaikat dan jin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Mereka bertasbih, bertahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Yang tadi seluruh kejadian, semua kejadian. Asal kecuali malaikat dan jin. Malaikat dan jin buat apa? Secara umumnya, walaupun ada khusus perbuatan ataupun kerja-kerja sebagai 10 malaikat yang wajib kita imani, ada kerja khusus. Malaikat Jibril AS bawa wahyu. Namun seluruh malaikat dan jin ni asal. Ketika satu kumpulan ni masih belum berpecah kepada dua, belum jadi puak militan kiri, belum haluan kiri, belum lagi wujud waktu itu, masih lagi berada dalam satu rumpun yang bersatu padu. Apa mereka buat? Tasbih, tahmid. Alam seluruhnya bertasbih saja. Kalau malaikat dan jin, tasbih, tahmid. Kenapa ada jin? Kerana waktu itu sekali. Malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami mewakili jin lah. Waktu itu iblis lah ketua. Jin dan malaikat, ketuanya iblis. Jadi juru cakap waktu itu malaikat. Malaikat mewakili kerana kejadiannya banyak. Tasbih, tahmid. Tasbih sudah, tahmid sudah, takbir duduk di mana? Kejadian satu lagi yang Allah mandatkan, yang Allah pertanggungjawabkan, yang mana hendak diberikan kepada gunung, langit tak mampu nak tanggung. Berat tugas ini, langit diberi tugas ini, tak mampu. Ikutkan langit, kita pergi jalan utara, selatan, timur, barat. Dongak langit. Sepanjang jalan tu dongak, jangan tengok bawah. Dongak. Tak tahu sampai ke tidak. Ataupun naik ke terbang, tengok. Seluas-luas tu, tak berani ambil tugas ni. Allah kata. Dan surah Al-Ahzab ayat 72. Inna araddal amanah ala samawati wal ard. Langit dan bumi. Pergi bumi pula. Semua tempat yang dipijak, yang didejak dan dipijak. Kukuh kan? Semua boleh menampung. Bumi kan menampung kan? Apa binaan tak ada atas bumi? Jangan. Semua ada. Kuat tidak? Kuat lah. Gunung duduk atas dia. Gunung atas dia. Sebesar-besar gunung tu bubuh atas bumi. Seluar-luar langit memayungi pula bumi. Allah bagi signal, contoh, bagi petanda dua kejadian ini tidak mampu menanggung untuk satu perkara ini. Itulah amanah untuk takbir, membesarkan Allah. Amanah ini diberikan kepada manusia, yang mana yang telah dipersiapkan, manusia yang dipersiapkan
Namun dalam persiapan itu ada juga yang tidak memberi perhatian. Macam itulah. Yang berpaling daripada persiapan itu. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi tugas kita ni jemaah sekalian, manusia ini amanah untuk mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah, membesarkan Allah, maka merangkumi tasbih, tahmid, takbir. Itu jadi khalifah. Gagal memahami tentang takbir, yakni membesarkan, mengagungkan Allah, maka dia akan jatuh kepada lembah yang sangat dalam, yang bahaya, yang iblis telah pun gagal dalam melalui ini. Itulah takbur. Takbir, takbir, takbur. Dia very thin line, halus. Dalam kejadian makhluk Allah Ta'ala ni, tak ada lagi yang mengaku Tuhan. Buat imam iblis. Iblis jahat tu iblis ni. Geram tu jahat tu. Sejahat-jahat iblis tu tak mengaku Tuhan. Melainkan manusia. Firaun, ana rabbukumul a'la. Kerana apa jemaah sekalian? Kerana nak membesarkan Allah Ta'ala itu sudah pasti Allah mengamanahkan, meniupkan pada manusia itu sifat-sifat kebesarannya yang dipikul oleh manusia. Yang telah kita bahaskan pada peringkat siddiq awal berpengajian, yakni ketika Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Nama. Nama apa? Seluruh nama benda di alam ni, semua kegunaannya. Kita pun bikin nama. Nama apa lagi Ustaz? Dijawab ketika wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ini lebih jelas nama apa yang diajarkan kepada manusia, yang mana nama ini tidak diajar pada makhluk yang lain. Itulah Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. La adri, aku tak tahu. Maka Jibril alaihissalam pun terus memperkenalkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis. Maka bismi rabb itu diperjelaskan lagi dengan dimulai Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, 1666 ayat. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Maka kejadian manusia ini pada sudut zahirnya kecil, kalah serba-serbi dengan seluruh kejadian yang lain. Ya. Namun dalam tafsir Al-Alusi, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ini tafsir Al-Alusi, mengatakan anda menyangka bahawa ni ada diri manusia itu kecil. Dia ada satu versi lagi, anda menyangka bahawa anda adalah jirim yang kecil. Yang diri kamu ni jasad yang kecil, sedangkan dalam diri anda terdapat alam yang besar. Tetapi di dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang besar. Sebab tu kita nampak dia kecil tapi berjalan. Ni saya ubah bahasa mudah. Kalau berjalan rasa bungkak sungguh rasa. Kecil dia orangnya pun, tapi berjalan berkepak. Macam ni. Amboi. Apa hal dia ni? Nak direndam ke air lemah. Nak dicampak ke langit jatuh. Dicampak ke gunung entah ke mana pergi. Allahu Akbar. Dah jumpa ke belum? Ustaz Hafiz viral lah, nak hilang kan. Kata keluar lah, tinggal ke tempat. Allahualam. Banyak dah kes hilang kan. Jangankan gunung, masuk kat mana-mana tempat kita pun boleh hilang.
Manusia kalah dengan ikan apa? Ikan bilis lah, ikan bilis lah. Kita lawan berenang dengan ikan bilis. Ikan bilis senyum. Kau nak lawan aku ni? Ikan bilis. Okey, kita hantar semua api. Kalah juga kita. Tu Allah buat 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Covid. Lagi tak nampak. Tumbang. Bukan tumbang. Allah. Nyawa pun melayang. Di mana hebat manusia ni? Yang sampai boleh jalan, duk ngedang pun. Hidung tinggi, jalan, tak pandang orang tu. Tang mana dia? Tang mana boleh rasa besar diri? Kerana bukan pada jasad dia. Apa nak dibangga pada badan ni? Tapi pada nama dia. Dia ni orang ternama ni. Ni orang ternama ni. Ni kita ngaji ni masalah ni sungguh ni perbahasan. Ni setengah-setengah tu dia pergi pada nasihat. Ingat kita ni jangan kacau lupakan kulit. Ingat itu nasihat, dinun nasihat. Yang ini kita syarah. Ada uslub dia. Iaitu sebagai contoh di perbahasan kita. Kita kadang terlepang pandang. Contoh, dia seseorang itu kata Farid, saya. Nak ikutkan nama Farid ni, dah lama ada dah nama Farid tu. Lahir sunnah 7 hari bagi nama ayah bagi. Lepas tu awak tak ada nama lagi ke? Belum ternama lagi ke? Bila dia jadi ternama ni? Padahal dah ada nama kan? Ni mama kita pagi-pagi ni kita fikir sikit lah. Tang nama mana yang menyebabkan si Farid ni bila satu masa dia jadi orang yang ternama, mengukir nama di persada antarabangsa, nama mana? Nama Farid. Macam itu. Ni dekat diri saya lah. Tak adanya. Nama siapa? Tu, ilmu tu. Ada pula nama ilmu pada si Farid. Ada pula nama kaya pada si Farid. Farid kaya dah. Dia jadi orang ternama dah sekarang. Oh, ingatkan nama Farid tu. Dah, dia kaya dah dia. Kalau harap nama Farid ni, apa pun tak ada. Numpang nama kaya pun perasan. Jalan nongkak langit. Allah cabut kaya tu pun tahu. Apa pun tak ada. Tu bahasa dia. Tu bahasa dia. Kuat. Oi, Farid tu kuat. Jangan main-main dia. Jangan kuat dia. Nama kuat tu ada kat Farid ke? Tak ada. Dari mana datang kuat tu? Dari Farid. Tak. Kuat tu ada nama. Ada pemilik dia. Itunya alam besar tu kan. Kadang Allah bagi kuat tu besar diri tu. Rasa macam nak conquer satu dunia. Tengok sekarang. Mereka. Israel. Ingat kuat tu dia. Ingat kaya tu dia. Sampai dunia pun dia nak beli. Macam itulah. Tapi memang kalau kita fikir kaji balik. Memang kalau tidak bawa kepada takbir, dia akan takbur. Sebab sifat ini bukan berasal pada manusia. Namun Allah berikan pada manusia. Sebab tu Iblis. Dia bukan membezakan dengan amalan. Amalan tuan-tuan, tak nampak amalan tu. Tapi sifat boleh nampak. Sifat mulia boleh nampak. Amalan yang mulia tak nampak. Sifat mulia mungkin dengan pemakaian, dengan pujian, dengan kedudukan, dengan hiasan. Iblis tu dianggap mulia kerana dengan kedudukan dia. Tapi kalau amalan mulia tak nampak. Contoh, amalan yang paling Allah sayang, cinta, solat awal waktu. Tapi orang nampak biasa. Silap-silap orang kata apa? Dah tak ada kerja ke boleh awal waktu tu? Siapa orang kata siapa yang boleh awal waktu tu yang tak ada kerja? Aku sibuk, perempuan boleh solat, aku kira okey lah katanya. Dia tak tahu waktu tu paling mulia tu. Berbakti dengan mak ayah. Kadang minta maaf cakap, yang nak berbakti dengan mak ayah ni kadang yang tak berapa nak pergi tu. Tak berapa nak menjadi katanya.
Tak berapa nak pergi, tak pun jadi yang itulah. Buat apa? Saya khidmat dengan mak ayah dia. Kamu tak ada kerja lain ke apa? Kamu tak ada kerja lain. Agak-agak Uwais Al-Qarni kalau ada sekarang ni, agak orang pandang dia macam ni. Kerja tak ada, apa pun tak ada. Kalau nak kata mulia tu boleh nampak pada amalan, tak nampak. Jadi daripada sifat. Sifat ni yang kita boleh rasa kaya. Pada amalan mana? Sampai kena pelik. Dah kaya ke belum? Mana? Viral kan? Solat 2 rakaat, dah kaya belum? Mana? Ganas betul. Ganas betul dia. Lepas tu menangis juga dia. Baru tahu. Tapi sungguh mas sekalian, amalan. Kita nak cakap, kita pun kadang 50-50. Ya tak, ya juga. Nabi cakap kaya. Aku jalan kaki pun mana? Sudah. Aku jalan kaki pun kaya mana ni? Amalan tak nampak. Sebab sifat nampak. Kaya, sifat. Nampak pula sebenarnya Allah nak uji. Bukan itu sifatnya. Contoh kaya, harta. Pakai BMW. Berapa harga? 150,000. Kaya lah dia ni. Ujian tu. Ujian macam mana? Saya tak faham lah. Ujian nak balikkan balik tidak kaya tu pada Allah. Tu. Bukan pada harta. Memang asal cerita dunia ni kaya, Allah terjemahkan harta. Ujiannya balikkan balik pada Allah. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Habis. Lulus. Pakailah berapa harga 150,000 ke, 150 juta ke, tetap miskin. Nak macam tu payah Ustaz. Masalahnya kalau pakai je tu jangan rasa macam ternaik sikit lah dada tu sikit kan. Bak kata Aziz Atta kan. Dia dapat emas tu, mula bongkok je lah. Terus sini jalan ke. Macam tu. Sebab itunya akan dibawa oleh manusia dan ujiannya besar dan langit tak mampu nak pegang. Sebab langit memang besar dah. Bagi sifat besar, kan lupa diri tu. Bagi kuat, bumi dah steady, dia memang kuat. Bagi pula sifat kuat. Lagi. Dia cakap, dah maaf lah. Tak berani. Langit, tak berani. Takut. La anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung nak turun Quran. Yang mana Quran itu bermula dengan sifat Allah. Bermulakan bismillah tu. Kalamullah. Takut maksudnya. Gunung hancur. Wa tilkal amsalun narribuha linnas. Bagi tahu manusia. Contoh. Allah contohkan. Jadi patutnya sifat itu bila masuk dalam diri manusia, ia menjadi membumi. Bukan melangit. Langit. Dia tidak melangit, dia kena membumi. Tunduk. Hauna. Alladzina yamshuna alal arhauna. Apa tu kena banyak sujud? Yang banyak sujud saja yang boleh bawa sifat tu. Dia kalau dia tak sujud, dia akan melangit. Kaya dia melangit. Ilmu dia melangit. Kuat dia melangit. Pandang orang melirik. Pandang orang melirik. Meremehkan. Ini sifat takbur ni apa? Takbur ni meremehkan orang. Menolak kebenaran. Tak salah. Tuan nak pakai mahal, pakai harga pun. 1.6 bilion ke apa. Tapi jangan pandang orang tengoknya tak ada duit tu. Kamu tak berusaha ke? Sudah. Kamu tak ada masa depan ke macam mana? Sudah. Nak pakai-pakailah. Tak ada masalah. Tapi susah nak buat. Kerana Allah kata, ramai yang gagal. Ramai yang gagal. Melainkan, dimulakan dengan Allah. Kena training lah. Pakai tu tak rasa apa. Rasa pula kebesaran Allah. Itu yang penting. Rasa. Allah suka kepada nikmat yang diagungkan. Susah, kita sabar, bagus dah. Tapi kalau nikmat kita syukur tu lebih baik. Allah suka kita, Allah bagi nikmat, kita syukur. Allah suka. Bukan bermaksud kita kena melegit, hidup susah payah kita, tak. Ibaratnya kita diberi pilihan. Nak kita membesarkan Allah melalui jalur innalillah, membesarkan Allah. Maksudnya dengan innalillah, ujian pun rasa kebesaran Allah. Ya Rabb, Ya Rabb. Kan macam tu.
Sekarang ni tengah susah kan, minta ke Allah, ya Allah, rasa keagungan Allah ni, ya Allah turunkanlah kekuasaanmu ya Allah. Ya munzilal kitab wa ya mujizas sahab ihzimhum. Itu tengah susah kan. Okay, sekarang kita tengok jalur kemudahan pula. Ya Allah, besarnya maha suci Engkau ya Allah, Kau bagi aku duit banyak ni ya Allah. Sama tak level dia? Kalau susah macam itu, kalau senang, amin ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Tak rasa berat sangat nak minta tu, rasa dah dapat dah katanya. Dia kena level lah. Kalau melihat kekuasaan Allah pada susah tu, kita harapkan Allah tunjukkan kekuasaannya dan kita merasakan kebesarannya. Nah, begitu juga senang. Sebab bukan senang, nak senang tu. Dan dia tak datang dengan usaha semata-mata yang kita siang malam pagi petang tu. Berempah pula. Senang tu dengan Allah. Allah zahirkan kekuasaannya. Fa inna ma'al usri yusra. Bila senang, Masya Allah. Bukan senang nak senang. Sebab dia mesti dengan Allah. Kita macam mana nak senang kalau semua ni bukan kita punya? Contoh mudah je mas sekalian. Nak masuk satu tempat. Bukan senang. Bukan lain kita semua tu. Semua tak kenal kita. Macam mana nak masuk? Ibarat macam itulah. Ni dunia Allah punya. Macam mana nak berjaya? Bukan senang. Allah punya semua. Tapi pelik manusia ni. Ni kata ni tidak menterjemah kuasa Allah. Dia rasa, dia sangka dunia ni dia punya. Dia boleh buat suka dia. Usaha ikut dia. Dan Allah pula maha pemurah. Allah bagi je. Allah bagi pula. Kalau ikut pada KPI dia dan SOP dia, kalau tak minta izin Allah dulu, takkan dapat mafhum hadis. Sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah, walau sebesar sayap nyamuk, setitis air pun Allah takkan bagi dekat orang yang menentang dia. Setitis air, tak sempat lah nak cakap dah kaya ke belum? Tak sempat cakap lah. Dia kena semua sujud, ya Allah tolonglah bagi kaya, ya Allah bagi kaya. Bila dapat, rasa Allah bagi. Sekarang 50-50, tak berapa rasa Allah bagi. Lebih kepada cenderung dia usaha. Cenderung kepada dia kerja siang malam pagi petang. Tuan-tuan cuba tengok ada satu YouTuber kan. Dia buat soalan, what are you doing for living? What you are doing for living tu. Tengok kereta-kereta mewah-mewah kan. Orang interview lah. Buat apa ya? Bagus dah, bagus. Kita tak ada masalah lah. Mereka nak pakai tu, itu bukan urusan kita. Macam saya pula, urusan saya nak tengok apa dia jawab. Saya tak heran dia pakai tu lantak lah. Usaha dia silakan, tak ada masalah. Jawab dia nanti dengan LHDN ke apa ke, jawab. Tak ada masalah. Yang kita nak dengar bila orang tanya, hati-hati, ini kalau kita dah ngaji, ingat dia. Kok lah tiba ada orang TV ataupun malaikat menyamar kerja manusia. Tengok pakai kereta semacam, buat apa? Macam mana boleh pakai? I'm doing something like ini. I'm doing this. Kita tahulah dia buat benda tu. Tapi kita ada spek kita jawab. Kita ada spek kita. SOP untuk menjawab nikmat ni ada. Dia bukan jawab dengan apa usaha yang kita buat tu. Itu pun tak tahu mana satu yang jadi. Bukan buat-buat tu, saya celik mata, akil balik, start saya sentuh je, tu jadi tu pakai kita ni tu. Tak ada, kalau cerita tu Allah boleh buat novel. Jatuh bangun, air mata, tak ada air mata dah. Inilah baru mengecapi nikmat ini. Bukannya pegang-pegang terus jadi. Ingatkan pegang terus jadi. Kalau saya interview tu sedap juga tak? Jawab, Nabi Sulaiman AS ditanya oleh Ratu Balqis. Yang kalau kaya-kaya ni Nabi Sulaiman. Nabi kita, bukan Nabi Muhammad SAW kaya juga, kaya raya juga. Semua Nabi ni kaya raya. Cuma zahir kaya raya ni Nabi Sulaiman AS. Memang kaya raya memang sekalian. Mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Minta kerajaan terus. Allah bagi.
Memang kaya baca riwayat ni, Masya Allah. Kalau tengok istana singgasana Nabi Sulaiman AS tu, jin sakar tu, jin tu jadi staff dia. Jadi staff. Kena dia orang panggil sistem bergerak tangga semua tu pusing. Automatik. Tapi dalam bawah tanah tu jin lah buat ni. Bergerak kan. Kan kalau tengok kursi bergerak sendiri. Canggih kursi bergerak sendiri. Itu jin gerakkan tu. Nampak? Nabi Sulaiman. Kita tengok automatik pintu terbuka sendiri. Sekarang kena pakai sistem kan. Buka. Nabi Sulaiman sana tak. Jin buka. Automatik. Apa dia jawab Nabi Sulaiman SAW? Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan daripada Rabbku. Bukankah kita doa minta? Atau kita nak jawab, saya tak minta pun. Amboi sombong lah. Saya tak minta pun, tiba-tiba dapat. Oh, boleh. Tak, semua orang minta. Semua orang minta. Ya Allah bagi senang, Ya Allah. Bagi anakku berjaya, Ya Allah. Bagi mudah bisnes, Ya Allah. Bagi sejuta-juta, Ya Allah. Bagi. Bila orang interview, actually, we have to focus our mind. We have what? Yang itu saat lagi kita ceritalah dalam meeting apa ke, tak ada salah lah teknikal tu. Semua orang tahu. Tapi the first mulut keluar tu. Biar kalau orang cucuk tersasul, Allahu Akbar. Macam itu kita nak. Macam mana mereka? Allah bagi. Biar orang tu pandai atas bawah. Asal Tuhan pelik kalau Allah bagi. Sebab tu tak pakai-pakai. Dia jawab macam itu. Kita pusing balik kat dia. Asal pelik. Pelik Allah nak bagi kita pakai 2 juta. Yang Allah bagi nyawa tu tak pelik. Dia tak iya pula saya. Yang Allah bagi nafas tak habis-habis tu tak pelik. Tiba-tiba, pelik Allah bagi kita 2 juta. Mesti kena. Yang kamu bernafas tak ada usaha tu. Tak pelik pula. Saya tak boleh terima nafas saya kena usaha bernafas. Mati kamu jadi. Saya tak nak bernafas sendiri lah. Saya nak usaha sendiri nafas saya ni. Mati kan. Ini sebab pada diri manusia Allah bagi sifat yang nak bawa untuk membesarkan Allah. Sebab tu surah Sajadah ayat 9 Allah kata, ketika Allah tiupkan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya rohnya, dan ia mengurniakan pada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni akal fikiran, supaya kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu yang bersyukur. Yang tadi ini perbahasan kita ni mas sekalian. Ini perbahasan syukurlah. Jadi kita boleh menguraikan dia, kita boleh extract, kita boleh detailing. Kan kalau dunia kan kita boleh detail, takkan dengan Allah kita tak boleh nak detail. Kita terlampau general sangat. Kita too easy lah dengan Allah. Tapi kalau dunia too detail, every single thing kita boleh detail. Tapi dengan Allah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Patut dengan Allah kita kan detail, kita boleh explain, kita boleh extract dia, kita boleh buat contoh, kemudian kita boleh buat supporting details, kemudian kita boleh buat karangan 300 patah perkataan. Silap bulan kita boleh buat tesis tentang Allah ya. Dan kita kaji tentang diri kita, diri yang melibatkan kekuasaan Allah. Kebanyakan orang kaji diri tentang apa yang dia buat, anak dia, kereta dia, rumah dia. Ya bukan tak boleh, tapi di mana penciptanya? Akhirnya apa yang dia usahakan itu silat bulan senjata makan tuan. Sebab sifat itu jemaah sekalian, sifat yang tidak boleh ditanggung badan kalau tidak dengan Allah. Contoh kaya dia nak pakai. Akhirnya hancur badannya. Dia akan menghancurkan diri dia kalau tidak dengan Allah. Sebab tu sujud itu pengikat dia. Untuk tunduk dan sujud kepada Allah. Dengan segala kurniaan yang Allah bagi, kita kembalikan kepada Allah. Takbir itu. Sebab tu diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Sebab akan ada pada diri kita sifat-sifat itu. Tak ada pada kucing ni mas sekalian. Kucing kaya tak ada. Ini saya ulang. Ni tajuk ni kita spesifikkan lah perbahasan ni. Tak ada dipanggil kucing kaya.
kucing orang kaya. Itu ada. Kucing orang kaya pakai tu baby stroller tu, jangan main. Baby stroller. Baby stroller bukan biasa baby stroller. 3-4 ribu punya baby stroller. Rumah dia ada aircon, dia memang. Rumah kucing orang kaya ada downlight, dia memang. Dia bukan pakai sangkar letak tepi wujud je, tak ada. Berabuk macam tu. Tak adalah dia panggil kucing kaya, tak ada. Sifat-sifat ni, nama-nama ini tidak ada pada makhluk selain daripada manusia, speciality. Sebab tu kenapa manusia ni dekat dengan Allah, dan Allah suruh dekat dengan Allah, sebab ada sifatnya. Dan wanita, wanita ini Allah jadikan lagi spesifik. Sebab itulah Allah tak jadikan wanita untuk dunia. Tak layak. Dunia ni bukan regu wanita. Tak. Kerana Allah jadikan wanita untuk di syurga. Kerana pada wanita tengah-tengah ada sifat rahim. Bukan sekadar ibu. Ibunya Allah uji. Rahim pun rahim tempat peranakan. Dan sistem biologi dipanggil rahim. Rahim itu ada masalah, tak adalah zuriatnya. Jadi rahim ini digandingkan sama ibu. Ibu-ibu ini sedangkan Allah sudah muliakan, tidak perlu mencari kemuliaan dengan dunia, dengan jenama, dengan puji-pujian benda. Sebab tu akhirnya dieksploitasikan balik wanita. Dia sendiri jual diri dia dengan dunia. Macam mana? Sebab dia rasa diri dia murah. Macam mana dia rasa murah? Tu, dia rasa mahal bila ada benda. Murah lah tu. Nak pakai-pakai tak ada masalah. Tapi bukan dia pakai itu menyebabkan dia rasa lain. Sedangkan pada dia, wanita ini sudah ada sifatnya Allah muliakan. Rahim. Halim. Kekuatan wanita itu terletak pada kelemahannya. Terbalik. Kelemahan wanita itu kelebihan. Tengok kejadian Allah. Dan wanita tidak perlu ubah sifat untuk jadi kuat. Kerana kuat ini bukan sifat yang perlu kita cari. Dia adalah anugerah. Kuat itu anugerah yang diberikan dalam rupa bentuk pelbagai. Tak mesti kuat itu mesti kena angkat berat, kena angkat itu, kena angkat ini. Tidak, kuat itu adalah sifat. Dalam angin. Angin pun boleh ditiup kuat. Kuat tiupan angin. Dia angin je, tapi kuat pun ada pada angin. Silari bulan dengan kekuatan angin itu yang Allah bagi, terangkat bumbung, air pun terangkat. Wanita halus, hembusan. Tidak perlu cari kekuatan lain. Dan malah Allah bersama dengan orang yang lemah. Sebab tu, kalau contoh dalam peperangan kan, tidak boleh bunuh budak-budak, wanita, tak boleh. Orang tua yang sakit, yang duduk di rumah ibadah, ini dalam fik perang al-ghazwah. Memang bangunan tak boleh pecah. Tu kalau kita belajar bab fik perang. Berperang apa tu Ustaz? Perang rumah tangga pun pinggan terbang kan? Tak ada. Berperang dalam Islam, Nabi berperang, tak ada hancur. Kehancuran tak ada. Tak ada. One to one, man to man. Battle. Di mana? Di tanah lapang lah. Bawa. Bahasa muda. Kalau anak jantan ni jumpa aku sini. Mari. Jangan menyuruh-nyuruh pula. Kata battle. Sebelum nak berperang, jangan du hantar lu. Macam perahu hantar. Sayyidina Ali bin Abi Talib. One to one man dulu. Ini sebagai nak tengok semangat. Menang tu naik semangat. Dia lawan dulu. Kadang-kadang tak 3 orang. Lawan sparring, dipanggil sparring. Gitu. Kelemahan. Kelemahan bukan kekurangan. Tapi sifat wanita tu memang lemah. Halim. Sifat lembut. Lemah tu lembut. Sebab tu lelaki tidak boleh menyia-nyiakan wanita kerana memang dia telah istimewa. Tidak boleh. Jadi sedang yang memulakan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam surah Mudassir, di sini telah tulis surah Mudassir, ketika Allah telah berikan
sifat itu pada makhluk, pada manusia itu, maka bangunlah lalu berikan peringatan amaran pada manusia dan Tuhanmu, ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Ingatlah kebesarannya. Fakabbir, takbir, ingat kebesarannya. Macam mana ingat kebesarannya? Dengan sifat lah. Kita akan ingat kebesaran dengan sifat. Cantiknya, besarnya, luasnya. Malah ketika disebut itu, merujuk kepada kekuasaan Allah. Walaupun Allah terjemahkan pada manusia. Sebab tu setiap yang bagus-bagus, yang baik-baik, kita akan sebut Masya Allah. Nak buat benda-benda yang baik, Bismillah. Nampak perkara-perkara yang tidak enak, tidak baik atau buruk, Subhanallah. Datang musibah, Inna Lillah. Tak boleh pisah dengan Allah tu. Dan hidup kita tu mesti dengan Allah. Bismillah, Masya Allah, Subhanallah. Tapi terus Ustaz kan sebut sekarang, orang kata balik masjid lah tu. Amboi sekarang lain macam sebut sekarang di bibir dia Masya Allah saja. Dan pula tadi, bagaimana kita ni? Hazza min fadli Rabbi. Masya Allah. Antum mengaji mana tu? Sudah ni. Aku mengaji kat sini lah. Misteri al-Ukhwah. Cakap apa katanya? Ni orang jadi Islamifobia dah. Walau itu SOP kita, sebut je lah masalah. Tak berubah darjat kita jadi orang tolak jadi imam ke depan. Memang itu speknya. Tapi ialah kita hadapi cabaran yang berat kerana keadaan masyarakat tu sama ada dia faham atau tidak. Tapi kita lah nak memahamkan. Inilah masanya je mas sekalian. Betul je jodoh dia pakai motor. Kadang-kadang budak-budak datang. Kan? Budak-budak lah datang ambil gambar. Kayanya. Mesti sebutnya. Yang kau kaya tu apa? Motor siapa? Kaya lah Ustaz. Dah, kaya tu apa? Kita bagi tausiah terus. Kaya tu sifat Allah. Dan sebut dia sekali. Masya Allah. Kayanya Allah. Dah sebut dah. Ambil gambar dah, ambil gambar. Inilah masanya kita nak pancing ni. Nak umpan-umpan dia. Jadikan dunia tu umpan. Tu kita marah. Betul lah benda tu salah macam tu. Yang datang ibu rakuk play tu. Dah dia pun umpan dengan keseronokan. Macam mana? Kita pun kena guna umpan juga. Umpannya memang begitu. Tapi misi kita membawa kepada Allah. Lawan ni, berutuk maksudnya. Lawan kalau kita nak berperang, battle lah. Kita turun berperang. Pihak musuh guna pedang. Pihak lawan pun guna pedang. Pedang lawan pedang. Dia masih ada apa yang diguna tu, kita ambil senjata dia. Kita pakai. Pihak musuh pakai duit, kita pun pakai duit. Tapi dia pakai duit untuk dia, kita pakai duit untuk pahala. Menang kita. Kita pancing. Tarik, tangkap, sebut kayanya. Okey dah. Kita nak tunggu dia sebut je sifat-sifat tu. Apa yang kamu faham pasal kaya? Kita dah faham, kita terus bagi. Biar dia nampak ingat kaya dia Allah. Khalas. Biar dia nampak kaya dia Allah, kemudian dia kena taat, kemudian dia usaha mengikut ketaatan. Bukan usaha meninggalkan ketaatan. Ini masalah zaman ni mas sekalian. Masalah zaman apabila manusia membelakangkan kembali Allah Ta'ala dalam mengurus takbir dunia. Bukan dengan saja melakukan maksiat terang-terangan itu. Ni sifat-sifat ini pun boleh. Inilah yang sebenarnya utamanya menyebabkan kemaksiatan yang lain tu bermaharajalela. Bila kaya tidak dikaitkan dengan Allah. Tuan, maka orang akan bermaharajalela lah untuk kaya. Ikutlah. Kamu dengan cara kamu lah. Aku dengan cara aku lah. Masing-masing boleh ada cara untuk kaya lah katanya. Kita pun cakap tak ada. Kaya satu jalan saja. Tak ada dua jalan. Nak ke, saya baru sampai pada Kota Baru, balik lagi naik motor pergi pagi, lepas maghrib tu sampai, gerak sampai, ikut apa, mempaga kan, dah ada highway baru kan, satu jalan tu tak ada jalan ni rasanya.
Jalan lama lah kan. Yang baru tu straight. Lepas 249 tu pergi zoom. 249. Yang tahu-tahu lah 249 nombor tu. Bawa. Jalan. Tak ada jalan tu. Jalan lama adalah ni jalan baru. Bila kita nak pergi satu tempat, destinasi tu, jalan tu. Kena lalu Kuala Lipeh contoh. Mesti jumpa gua musang. Kau takkan jumpa gua harimau. Takkan. Kau jumpa gua harimau, maknanya kau jumpa harimau. Tak ada jalan lain. Gua musang, Kuala Lipeh. Laut. Tak ada jalan lain. Tak ada. Melainkan kau ikut udara lah. Kau ikut darat ni. Tak ada masing-masing nak sampai. Yang penting sampai. Tak ada. Semua orang boleh terima. Malah jam. Orang boleh accept nak sampai. Tiba-tiba nak sampai sifat kaya tu. Masing-masing lah. Ikut cara masing-masing lah. Macam mana cara masing-masing tu? Walau nak kaya satu jalan dia. Satu je jalan dia. Jalan Allah. Selain daripada tu, tak jumpa. Sesat. Itu jadi dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka, begitulah perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Dia berhentikan Ustaz 61 ni. Kita akan sambung pada sidang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, Allah berikan kita kefahaman yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mampu istiqamah di masa yang begitu genting ni, akhir zaman, insya-Allah. Walaupun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada pagi yang penuh barakah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amzal. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.